أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu. Mereka itu malaikah daripada mengerjakan maksiat. Malaikah tidak mengerjakan maksiat, sebab malaikah maksum, terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Malaikah suci daripada sifat manusia. Dan mereka itu malaikah amat banyak. Tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu. Mereka itu malaikah yang amat banyak tu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawa kepala-kepala mereka itu, ketua-ketua malaikah. Kepala ni ketua. Ketua-ketua malaikah, iaitu empat. Mana empat? Iaitu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Empat malaikah yang menjadi ketua malaikah yang mentadbir alam. Malaikah yang mudabbirati amra. Malaikah yang mentadbir segala pekerjaan di langit dan di bumi. Empat malaikah: Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah. Malaikah ni adalah ibadur rahman. Malaikah ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikah bukan kata penolong bagi Allah ke, pembantu bagi Allah ke, tidak. Malaikah hamba Allah yang lemah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Tugas-tugas malaikah itu hanya pada zahir. Macam kita lah. Kita hamba Allah yang lemah. Kita ada tugas. Tugas sebagai khalifah atas muka atas dunia ni, menjadi khalifah. Dan kita ada bagai-bagai tugas
sebagai hamba Allah. Tugas kitanya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas. Semuanya ada tugas. Tapi kesemua tu adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama malaikat hamba Allah. Ini comel kita Faridatul Faraid. Kalau tidak kau beranggapan malaikat inilah yang tolong Allah Subhanahu wa taala, ringan kerjaan malaikat sebab ada pembantu penolong, mustahil sama sekali. Allah bersifat dengan istighna, Allah bersifat dengan iftikar. Terdahulu sudah bicara. Yang terdahulu permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Barulah pergi kepada melengkapkan rukun iman. Malaikat, kitab dan hari kesudahan. Malaikat, kitab dan hari kesudahan ni masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Rasul. Ada ni. Tapi permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kejap dah. Hak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, aqaidul iman yang 50. Barulah pergi kepada bicara malaikat. Di dalam permulaan agama mengenal Allah, masuk dah hak rukun iman yang ke-6. Qadar dan qada. Sebab qadar dan qada pergi kepada qudrah, iradah, ilmu. Qudrah, iradah, ilmu termasuk di bawah aqaidul iman yang 50. Permulaan agama. Kejap dah situnya. Barulah bicara bab malaikat sekarang ni. Jadi malaikat ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk Allah yang istimewa, betul lah. Malaikat, rasul-rasul, makhluk Allah yang istimewa. Tapi malaikat hamba Allah, rasul-rasul pun hamba Allah. Malaikat hamba Allah, rasul-rasul pun hamba Allah juga. Bukan kata kerana rasul lah maka ummah manusia mengenal Allah, beriman dengan Allah. Kerana rasul pada zahir, rasul yang menyampaikan agama. Hakikinya hak Tuhan belaka. Tapi kita ceritalah besarnya jasa Nabi dan Rasul untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Besarnya jasa Nabi Rasul ni. Tanpa Nabi Rasul, macam mana manusia nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ni cerita asbab. Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan manusia ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkehendak kepada Nabi Rasul. Tapi Allah lantik Nabi Rasul penuh dengan hikmah. Tapi adakah Allah berkehendak, bergantung, berharap Nabi Rasul supaya ummah manusia mengenal Allah, beriman dengan Allah? Tidak. Tapi Allah Ta'ala menjadikan manusia ini mengenal Allah, beriman. Melalui zahirnya Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul. Ada hikmah dia. Jangan faham Allah berhajat berkenan bagi Rasul supaya manusia mengenal akan Allah, beriman akan Allah, mengabdikan diri akan Allah. Tidak. Allah bersifat dengan istighnat dan iftikar. Sebagaimana bukan kata Allah berkenan pada malaikat. Malaikat kan bagai-bagai tugas. Makna Allah berkenan pada malaikat untuk menjalankan tugas-tugas
yang hakikinya itu pekerjaan Tuhan. Itu yang hakikinya itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zahirnya gitulah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Itu pada zahir. Jangan faham perbuatan malaikat semata-mata. Jangan faham pula perbuatan malaikat bersekutu dengan perbuatan Allah. Ada dalam satu pengajaran dibaca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah sebut kami? Sebab bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Dia hurang gitu. Kata orang ni mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia hurang. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah datangkan kami? Tidak datangkan aku. Dia kalau seorang, aku mutakallim wahdah. Kalau ramai mutakallim ma'aghairi, kami. Situ bukan kami ramai. Kami di situ membesarkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kami-kami ni mutakallim ma'aghairi. Maknanya orang bercakap setiap ada yang lain. Kami datang. Kenapa kami datang? Tengok ni kiri kanan ni. Pengiring ni. Kami datang. Kami. Ramailah kami ni. Tapi dalam ayat tu kami. Bukan kami itu ramai. Allah nak membesarkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan disebut kami. Kami menurunkan akan Al-Quran. Allah Ta'ala lah hakikinya. Satu huraian ni memang sekaruk lah. Kami di situ dengan bahawa bersekutu perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril ketika menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu menodegi. Jadi bersekutu. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ngaji molek ni. Kemah molek. Biar kenal betul-betul. Kenal Allah, kenal Rasul. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Waktu permulaan agama. Bahawa pergi pada bicara rukun iman yang lain pula. Coba kita paridah comel. Malaikat beberapa hamba Allah Ta'ala yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Malaikat ni la ya'sunallah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat tidak derhaka akan Allah, akan barang yang memerintah Allah Ta'ala akan mereka, dan malaikat mengerjakan akan barang yang diperintahkan akan mereka mengerjakan. Di malaikat ni terpelihara. Malaikat ni Allah Ta'ala jadikan secara matbu' dianya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil secara jibillah, jibilliyah dia panggil. Jibilli ni Tuhan buat gitu dah malaikat. Itu jibilli. Dipanggil jibilli tabi'i. Tabi'ah. Semula jadi. Jadi semula jadi malaikatnya beriman dan mengabdikan diri akan Allah. Pada ini secara jibilli. Adapun kita ni, kita secara ditaklifkan. Buat ni. Ada buat, ada tak. Ni manusia. Adapun malaikat secara jibilliyah, secara tabi'iyah, secara semula jadi. Tuhan jadikan malaikat beriman dan mengabdikan diri akan Allah. Jibilliyah matbu' ni dengan bahawa bukan kata malaikat yang memilih untuk beriman. Tidak. Memang gitu dah. Bukan malaikat memilih. Manusia memilih. Memilih untuk beriman
memilih untuk melakukan amal taat. Itu memilih. Itu manusia. Malaikat tidak. Secara semula jadi Tuhan jadikan beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jibiliyah ni, matbu' ni zahiri gitulah. Dia tak ada perkara yang jadi secara semula jadi. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya, malaikat beriman, adakah malaikat memilih untuk beriman? Tidak. Bukan memilih untuk beriman, sebab mereka memang Tuhan jadikan beriman. Mereka tidak ditaklifkan untuk beriman. Tidak ditaklifkan, tidak diberati. Ditaklif ni kita mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak, jin dan manusia. Mukallaf yang ditaklifkan oleh syarak, yang diberati oleh syarak. Hak ni buat, hak ni tinggal. Itu taklif dia panggil. Syarak kan? Syarak ni Allah dan Rasul lah. Jadi syarak ni jadi pergi pada syarik. Tuan dia Allah dan Rasul. Mentaklifkan, mentaklifkan. Memberati pada buat, memberati pada tinggal. Ada jin dan manusia. Ada pun malaikat tak ada taklif. Tidak ada kata diberati dah. Memang Tuhan buat malaikat gitu dah. Malaikat Tuhan buat gitu dah. Sebab tu malaikat ni dia mengabdikan diri akan Allah daripada mula jadi sampai kiamat. Pahala mereka tak banyak. Faham tak ni? Sehingga kan 2 rakaat sembahyang yang sempurna 100%, 2 rakaat ni manusia ni lebih besar pahala daripada malaikat rukuk sujud daripada asal jadi sampai kiamat. Sebab apa jadi pahala malaikat tak banyak? Dia malaikat tak ada nafsu. Malaikat ni memang gitu dah Tuhan buat. Mudahlah. Ada pun manusia ni dengan nafsu lagi. Faham tak ni? Dengan godaan syaitan lagi, godaan dunia lagi, godaan manusia lagi. Oh, banyak manusia ni nak kejadi. Malaikat ni tak ada. Sebab tu pahala mereka tak banyak. Sebab mereka Tuhan buat gitu dah. Tu panggil secara jibiliyah tu. Jibiliyah dia panggil. Secara tabi'iyah. Secara semula jadi Tuhan buat mereka tu beriman. Dan mengabdikan di akal Allah. Gitu je. Bukan mereka memilih dan tidak ada taklif, tidak ada berarti syarak atas mereka. Ini malaikat. Dan malaikat terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Sebab malaikat tidak ada nafsu. Kita manusia ni 2. Ada akal, ada nafsu. Malaikat ada akal saja. Binatang ada nafsu saja. Menang sebelah akal. Kalau sebelah nafsu, naik ke martabat malaikah. Kalau sebelah akal, menang nafsu semata-mata, turun pada darajah binatang. Gitulah. Ada 2 kan, kita ada akal, kita ada nafsu. Menang sebelah akal, nafsu kalah, naik darajah umpama malaikah. Allah akal, nafsu semata-mata. Jadi turun kepada darajah binatang. Jadi kita ni ada akal, ada nafsu. Malaikat tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Yang dipeliharakan mereka itu daripada maksiat, lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Malaikat tak semua manusia. Ada juga hak serupa. Malaikat ni berjisim, manusia berjisim. Cuma jisim manusia ni jisim yang kasar ni, jisim tubuh ni. Jisim malaikat jismun latifatun nuraniyatun.
Jisim yang halus yang dijadikan daripada nur atau malaikah. Tapi malaikah berjisim. Malaikah macam manusia jugalah. Nak kata besar boleh, nak kata kecil boleh. Samalah tu. Ada sama dengan manusia. Manusia sembahyang, malaikah sembahyang, ada yang sama. Tapi cara umumnya malaikah suci dari sifat manusia. Malaikah tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Malaikah ni malaikah tidak makan, tidak minum. Malaikah tidak tidur. Malaikah tidak berkahwin. Malaikah tidak melahirkan anak. Malaikah tak ada macam manusia lah. Ada ketika gagah, ada ketika lemah, ada ketika sehat, ada ketika sakit, ada ketika mata segar, ada ketika mata kuyu. Itu manusia. Malaikat dah. Malaikat dia tak ada. Dia tak ada kata sakit ke, mengantuk ke, tak ada malaikat ni. Suci malaikat daripada sifat manusia. Dan mereka itu amat banyak, tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikat, melainkan Allah Ta'ala. Malaikah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Yang kebanyakan malaikahnya mereka mendiami di langit. Sebahagian malaikah mendiami di bumi. Tapi kebanyakan malaikah duduk di langit. Sebahagiannya duduk di bumi malaikah ni. Jadi malaikah yang banyak-banyak ni wajib beriman secara ijmal dipanggil. Wajib beriman secara ijmal bagi Allah banyak malaikah. Secara tafsir nanti dia akan bicara di bawah. Malaikat 10, malaikat yang menanggung arash, malaikat hafazah. Hak wajib imani secara satu. Secara ijmal wajib beriman bahawa bagi Allah banyak malaikat. Tu. Bagi Allah ada, bagi Allah banyak malaikat. Malaikat yang paling banyak, malaikat yang paling besar. Jibril saja. Hak rupa asal Jibril ni ada 600 sayap. Satu sayap tu sudah memenuhkan bumi. Ada ni. Jadi 600 sayap dah. Malaikat Israel pula contohnya. Kepala di langit yang ketujuh, kaki di bumi lapisan yang ketujuh. Tu. Malaikat, makhluk yang paling besar. Kemudian paling banyak. Mana bilang dengan manusia daripada Nabi Adam AS sampai kiamat tetap banyak malaikat lagi. Manusia, bukan manusia sekarang. Sekarang ni pun beliam-beliam dah. Dah. Daripada Nabi Adam AS sampai kiamat manusia tetap ni banyak malaikat lagi. Pada ni. Sehingga campur dengan jin, banyak malaikat lagi. Malaikat yang paling banyak sekali. Malaikat dok mati. Setengah ulama pun menyatakan daripada bekasan air wuduk tu Allah Ta'ala jadikan malaikat pula. Ada ni. Tapi malaikat yang kebanyakannya mendiami di langit. Sebahagian saja mendiami di bumi. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan semata-mata beriman dan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini semua menzahirkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat hok banyak-banyak wajib imani atas jalan ijmal. Sebab ijmal dengan tafsir ni sama-sama dah. Dahulu bicara sifat Allah, sifat Rasul. Ijma' tafsil. Bicara pula hak Rasul-Rasul. Ijmal tafsil. Ini bicara malaikah. Nanti bicara kitab. Dua peringkat tu jangan lupalah. Kita dahulu kan bicara sifat Allah secara ijmal, secara ringkas. Wajib berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil ada langit ada bumi. Hak sifat 20 ke sifat 13 ke, itu atas jalan tafsil, atas jalan detail, perinci satu-satu, halusi nak sebut macam mana, itu tafsil. Tapi ijmal tafsil dah terjemah lah. Ijmal tafsil. Ijmal tafsil. Ijmal secara kasar, tafsir secara detail, secara halusi. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu tafsir. Secara ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan, Nabi Rasul bukan malaikat, Nabi Rasul manusia. Jadi Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Itu kita wajib beriman secara ijmal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah secara tafsil. Dahulu bicara Nabi Rasul ramai. Masyhurnya, masyhur bukan yang muktamad. Masyhur Rasul 313 orang, Nabi 124,000 orang. Itu kita imani secara ijmal. Secara tafsir Rasul 25. Dia gitu. Ini sama ni bicara malaikat. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Imani secara ijmal. Nanti barulah didatangkan secara tafsil. Nanti bicara kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil Al-Kutubus Samawiyah. Dia panggil kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ni banyak. Setengah mengatakan 104 buah. Ada mengatakan 114 buah. Tapi pandangan yang muktamad beriman bahawa kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul banyak kitab. Berapa bilangan? Tak usah letaklah. 104 buah pun jangan kata. 114 buah pun jangan kata. Setakat letak banyak. Tapi masyhurnya 104 buah. Tapi pandangan muktamad tak usah letaklah walaupun 104 buah pun. Lepas tu kitab-kitab yang diturunkan oleh kepada Rasul banyak. Imani secara ijmal. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Tu imani secara tafsil. Ada. Dua peringkat belakang tu.